malam turun ke lembah, lalu hinggap di pucuk bulu. Seiring salam dan senyum suringgah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi. Dengan izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul bersama-sama di dalam satu program webinar tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik anak-anak semasa PDPR. Saya Nur Atira binti Muhammad Fuzi sebagai pengacara pada hari ini. Saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada para moderator, para panel, para jemputan yang sudi memenuhi undangan daripada pihak kami bagi menyempurnakan program webinar tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik anak-anak semasa PDPR pada pagi ini. Tanpa melengahkan masa, sebelum webinar ini bermula, izinkan saya untuk memberi beberapa rangkapan sirih berlipat, sirih Pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Melati kuntum tumbuh menata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu tuan yang baik budi. Mencari timah si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Okey, sekarang saya akan serahkan kepada moderator webinar pada hari ini. Dipersilakan. Jadi, untuk membincangkan topik pada hari ini iaitu tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik anak-anak semasa PDPR. Serta kami membawakan beberapa tamu iaitu panel yang akan membincangkan atau membupaskan tajuk mengenai pada hari ini. Serta ibu bapa dan para jemputan yang telah hadir ke webinar yang kami anjurkan. Pertama kami bawakan ialah Puan Datuk Ana binti Muhammad Ghazali iaitu pensyarah bukan awal kanak-kanak dari Universiti Siti Aisyah. Beliau telah berkhidmat selama 4 tahun dan mempunyai beberapa pengalaman dalam bidang awal. Apa khabar Puan? Sihat. Terima kasih sudi meluangkan masa bersama-sama kami dengan pada webinar kali ini. Seterusnya, panel yang kedua kami bawakan adalah Puan Aisyah binti Syamsul Anwar atau dikenal sebagai Puan Syahada. Beliau seorang guru bahasa Melayu dari Sekolah Kebangsaan Keputusan yang mempunyai pengalaman ataupun pada hari ini
Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita kembali kepada topik pada hari ini, iaitu tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik anak-anak semasa pendidikan. Okey, sebelum saya memberikan tiga soalan kepada para pendengar, saya ingin meminta para pendengar untuk menerangkan apa itu tentang tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik anak-anak semasa pendidikan. Silakan para pendengar. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan terangkan apa itu peranan penting bagi ibu bapa mereka semasa anak-anak mereka sedang PDPR di rumah. Baiklah, ibu bapa ni memainkan peranan yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Sebagai seorang anak, mereka memerlukan bantuan dan sokongan daripada ibu bapa mereka untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran. Selain itu juga, dengan bantuan doa, sokongan daripada ibu bapa mereka, anak-anak mampu menciptakan kejayaan yang sangat cemerlang dalam pelajaran. Ibu bapa yang mempunyai tanggungjawab yang sangat besar ni terhadap anak-anak, mereka akan merasakan diri mereka disayangi oleh ibu bapa mereka. Dan sekiranya macam ibu bapa ni abaikan anak-anak mereka, yang tu sangat tidak baiklah dalam sebuah keluarga. Dia macam anak-anak ni perlukan kasih sayang. Lepas tu anak-anak ni mesti ingin bersama ibu bapa mereka. Jadi sekiranya kalau ibu bapa ni abai anak-anak mereka, anak-anak mereka akan berasa diri mereka ni terabai dan mereka mudah melibatkan diri mereka dalam kegiatan gejala sosial yang tidak baik. Untuk elakkan segala perkara-perkara yang tidak baik, ibu bapa perlulah bertanggungjawab dan memastikan anak-anak mereka cemerlang dalam pelajaran. Itu sahaja untuk penerangan yang permulaan ini. Baiklah, terima kasih kepada Puan Syuhada atas. Baiklah, sebelum itu saya ingin mengucapkan kepada para moderator kerana menjemput saya untuk sertai webinar ini. Webinar tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik anak-anak semasa PDPR. Baiklah, berbalik kepada topik, saya akan tambahkan sedikit lagi penerangan yang disampaikan oleh Puan Syuhada sebentar tadi tentang tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik anak-anak semasa PDPR. Yang pertama, membahagikan masa. Ibu bapa kena bahagikan masa, kena set masa mereka antara bekerja dengan keluarga. Kerana apa? Jika ibu bapa terlampau leka, terlampau sibuk mengejar kejayaan sampai mengabaikan pendidikan anak, ia akan membuatkan prestasi pembelajaran anak-anak menurun. Dan sebagai ibu bapa juga harus meluangkan masa dengan mereka, dan ia akan membuatkan anak-anak itu berasa bersemangat dan merasakan kasih sayang ibu bapa mereka sepenuhnya. Bukan itu sahaja, dengan cara meluangkan masa, ibu bapa juga dapat mengetahui apa yang anak-anak mereka di rumah belajar, apa yang diajar oleh guru, prestasi mereka menaik ke, menurun ke. Yang kedua adalah ibu bapa lebih tegas supaya anak-anak ini lebih berdikari dan berdisiplin, serta fokus dalam pembelajaran. Kerana apa? Jika ibu bapa tidak ambil peduli, tidak ambil kisah tentang pembelajaran mereka, tentang masa depan mereka, ia akan membuatkan anak-anak itu berasa yang ibu bapa tidak peduli tentang pembelajaran mereka, tidak peduli apa yang nak jadi dengan masa depan mereka. Dan bukan itu saja, ia akan membuatkan anak-anak itu terjebak dengan gejala-gejala yang tidak sihat.
Selain itu, sebagai ibu bapa yang berdedikasi, ia harus lebih lebih tegas agar anak-anak itu lebih fokus dalam pembelajaran supaya mereka tidak ketinggalan dengan kawan-kawan mereka yang lain. Kenapa? Jika mereka tidak fokus dan tidak tidak fokus dan tidak membuat kerja sekolah yang guru berikan, ia akan membuatkan prestasi pembelajaran mereka. Syuhada atas tulisan anda seperti itu. Baiklah, kembali kepada tema yang pertama, iaitu wanita beranak. Soalan saya ini ajukan kepada tuan ialah, apakah cabaran guru dalam mengajar anak-anak secara atas pelajaran sekolah? Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator atas soalan yang dianjurkan. Sebelum saya menerangkan cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa dan guru semasa PDPR ini adalah, sebelum ada penyakit yang melanda negara kita pada tahun lepas, segala aktiviti dijalankan seperti biasa, boleh dilakukan secara depan-depan. Anak-anak dan guru-guru boleh belajar di sekolah seperti biasa dan ibu bapa juga boleh bekerja seperti biasa. Tetapi semua itu berubah dan terpaksa dilakukan di rumah. Segala aktiviti dijalankan di rumah. Okey, berbalik kepada topik kita, iaitu cabaran yang dihadapi ibu bapa semasa PDPR ini adalah, cabaran pertama, meluangkan masa. Bagi ibu bapa yang bekerja dengan swasta dan kerajaan, jadual mereka lebih padat dan menyebabkan mereka balik lewat. Terkadang jarang ada masa dengan anak-anak, sampaikan mereka tidak tahu pembelajaran anak-anak di rumah dan tak tahu pembelajaran anak-anak di rumah. Jadi sebagai ibu bapa harus membahagikan masa dengan bekerja dan keluarga. Kerana apa? Anak-anak ini memerlukan sokongan dan dorongan daripada ibu bapa. Jika ibu bapa terlampau sibuk mengejar kejayaan sampai mengabaikan pembelajaran mereka, ia boleh menyebabkan prestasi akademik mereka menurun dan menyebabkan mereka ketinggalan dalam banyak mata pelajaran. Cabaran yang kedua adalah masalah rangkaian. Masalah rangkaian ini masalah yang formal kita dengar, yang di mana ia menjadi masalah kepada kita jika kita ingin mencari sesuatu maklumat ataupun prenota yang diberikan oleh guru di Google Classroom ataupun di WhatsApp group. Ibu bapa harus prenota tersebut, perlu download nota tersebut dan berikan kepada anak-anak untuk dibuat. Tetapi jika rangkaian tidak sambut, mungkin itu sukar untuk dilakukan, terutama bagi mereka yang duduk di pendalaman. Rangkaian tidak sokong kerana bagi mereka yang duduk berdekatan hutan, rangkaian dari luar sukar untuk masuk ke dalam dan ia menyebabkan Baiklah, terima kasih atas waktu yang pertama. Seterusnya, siapa penyanyi kedua? Baiklah, terima kasih kepada para moderator kerana menjemput saya untuk program webinar ini. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan menjawab persoalan yang diberikan, iaitu apakah peranan ibu bapa dalam membantu perkembangan anak-anak dalam pelajaran secara PDPR? Baiklah. Pada masa kini, negara kita telah tular dengan wabak virus COVID-19. Oleh itu, ekonomi negara kita banyak yang terjejas. Yang paling menghampakan adalah sekolah kita, sekolah di seluruh Malaysia ni ditutup. Okey. Disebabkan tu, kita banyak lihat di kalangan murid-murid, anak-anak kita sendiri yang mereka akan jadi kurang pemahaman ilmu pengetahuan. Jadi macam mana
diorang punya pelajaran diorang mudah lupa. Namun untuk macam mengelakkan perkara yang buruk berlaku pada anak-anak kita, pada murid-murid, kerajaan Malaysia meminta pihak berkuasa sekolah mengadakan sesi pembelajaran secara atas talian. Okey. Mungkin ada di antara ibu bapa yang di dalam rumah, di rumah yang melakukan dua peranan di rumah, iaitu menjadi ibu bapa dan guru kepada anak mereka sepanjang perintah kawalan pergerakan. Okey, sebenarnya kan ramai ibu bapa yang berharap mereka boleh berperanan secara aktif dalam kehidupan anak mereka masing-masing. Dan termasuklah mereka boleh membimbing mereka dari segi pendidikan, dan ini amat digalakkanlah pada ibu bapa mereka semasa mereka membimbing anak mereka di rumah. Dan ini menurut Institut Penyelidikan Waterford, kanak-kanak ni yang dapat bimbingan daripada ibu bapa, mereka mudah cenderung menunjukkan prestasi akademik mereka lebih baik, mempunyai kemahiran sosial yang lebih baik, serta mereka boleh berkeyakinan tinggi. Dengan bimbingan ibu bapa tu, mereka mudah untuk mencapai akademik mereka lebih menarik, lebih baik, dan mereka boleh berkeyakinan tinggi. Namun, bagaimana peranan dan bimbingan itu dapat diukur? Okey, bagi setengah ibu bapa, ia adalah perkara biasa jika mereka terlepas pandang mengenai masalah anak-anak mereka yang bergelut untuk menguasai pembelajaran tertentu. Tidak kurang juga pada ibu bapa yang membuat anak mereka berasa tidak selesa apabila terpaksa mengulangi semula persekolahan di rumah. Perkara itu boleh diseimbangkan jika ibu bapa tahu bagaimana untuk memberi bimbingan dan sokongan mengikutkan keperluan mereka. Secara idealnya, setiap ibu bapa haruslah meluangkan masa bersama anak-anak untuk membimbing mereka dalam perkara yang mereka lemah. Dan juga mereka, ibu bapa memberi galakan terhadap perkara-perkara yang berjaya dikuasai dengan baik. Bagi mencetuskan satu soalan penting, iaitu bagaimana ibu bapa boleh mendapat maklumat dan memanfaatkan kelebihan itu. Ia juga memberi peluang kepada ibu bapa memberi fokus dan meluangkan masa dan usaha terhadap bahagian pelajaran tertentu. Anak-anak mereka boleh ke menerima pengalaman yang positif? Boleh. Seperti anak-anak boleh mempelajari semula pembelajaran yang mereka kuasai, dan seterusnya anak-anak berasa diri mereka disokong, memandangkan ibu bapa mereka memberi fokus dan membantu dalam bahagian yang lemah. Ibu bapa dan anak-anak boleh membina hubungan yang lebih kukuh apabila mereka meluangkan masa bersama-sama untuk mencapaikan hasil yang positif. Baiklah, bertitik tolak pada hal ini sangat penting ibu bapa dalam mendidik anak-anak mereka semasa waktu PDPR. Dan ia menjadi sumber utama kepada anak-anak untuk menambah lagi ilmu pengetahuan. Ibu bapa menjadi guru yang kedua kepada anak-anak sewaktu di rumah. Jadi, jika ibu bapa dapat meluangkan masa yang sangat positif pada anak-anak mereka, memberi fokus, membimbing mereka, anak-anak akan menjadi sangat yang berkeyakinan dirilah dalam untuk belajar di rumah jika ibu bapa mereka memberi fokus pada mereka.
Okey, baiklah. Itu sahaja daripada saya pada soalan yang pertama. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Puan Wala atas irisan anda sendiri. Baiklah, balik kepada sesi yang pertama iaitu Puan Nurulina. Okey, soalan saya ini akan berkaitan adalah apakah cabaran dalam mengajar anak-anak secara atas talian ini? Baiklah, saya nak ucapkan terima kasih kepada moderator atas soalan yang diajukan. Sebelum saya menerangkan cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa dan guru semasa PPR ini adalah sebelum ada penyakit yang melanda negara kita pada tahun lepas, segala aktiviti dijalankan seperti biasa boleh dilakukan secara bertempat. Anak-anak dan guru boleh belajar di sekolah seperti biasa dan ibu bapa boleh bekerja seperti biasa. Tetapi semua itu berubah dan terpaksa dilakukan di rumah. Segala aktiviti dijalankan di rumah. Okey, berbalik kepada topik kita iaitu cabaran yang dihadapi ibu bapa semasa PPR ini adalah cabaran pertama, meluangkan masa. Bagi ibu bapa yang bekerja dengan swasta dan kerajaan, jadual mereka lebih padat dan menyebabkan mereka balik lewat. Terkadang jarang ada masa dengan anak-anak sampaikan mereka tidak tahu pembelajaran anak-anak di rumah dan tak tahu pembelajaran anak-anak di rumah. Jadi sebagai ibu bapa harus membagikan masa dengan bekerja dan keluarga. Kerana apa? Anak-anak ini memerlukan sokongan dan dorongan daripada ibu bapa. Jika ibu bapa terlampau sibuk mengejar kejayaan sampai mengabaikan pembelajaran mereka, ia boleh menyebabkan prestasi akademik mereka menurun dan menyebabkan mereka ketinggalan dalam banyak mata pelajaran. Cabaran yang kedua adalah masalah rangkaian. Masalah rangkaian ini masalah yang formal kita dengar, yang di mana ia menjadi masalah kepada kita jika kita ingin mencari sesuatu maklumat ataupun print nota yang diberikan oleh guru di Google Classroom ataupun di WhatsApp group. Ibu bapa harus print nota tersebut, perlu download nota tersebut dan berikan kepada anak-anak berbuat. Tetapi jika rangkaian tidak support, mungkin itu sukar untuk dilakukan, terutama bagi mereka yang duduk di pendalaman. Rangkaian tidak sokong kerana bagi mereka yang duduk berdekatan hutan, rangkaian dari luar sukar untuk masuk ke dalam dan ia berobat. Tapi sejak tahun 2020, negara kita dilanda satu wabak yang dinamakan coronavirus dan menyebabkan semua orang terpaksa lakukan segala aktiviti di rumah seperti belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Dan kalau nak cari maklumat, mereka mesti mencarinya di internet. Kalau mereka tidak faham, mereka harus bertanya kepada guru melalui WhatsApp. Terkadang guru ni juga lambat balas chat pelajar kerana apa? Mereka perlu meluangkan waktu dengan keluarga juga. Okey, cabaran kedua guru hadapi adalah kehadiran pelajar ke atas talian, yang di mana jika ada beberapa orang yang tidak hadir ke kelas pada hari tersebut, guru terpaksa ulang semula pembelajaran tersebut ataupun guru terpaksa membuat kelas ganti ataupun menghantar video rekod pembelajaran pada hari mereka tidak hadir itu kepada ibu bapa untuk memastikan mereka juga dapat ilmu yang dikongsikan oleh guru pada hari yang mereka tidak hadir. Selain itu juga, topik kami ini ada kaitan sedikit dengan teori Epstein, yang di mana teori ini
ini memberitahu beberapa perkara yang perlu ibu bapa buat dengan pihak sekolah seperti penglibatan ibu bapa. Pelibatan ibu bapa ini adalah hadirkan diri dalam program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah seperti hari suka, hari kantin, gotong royong dan sebagainya. Dan ibu bapa kena libatkan diri dalam aktiviti tersebut. Dan guru juga, tugas guru adalah membuat satu surat dan memberikan kepada ibu bapa, kepada ibu bapa, infokan kepada ibu bapa tentang aktiviti yang sekolah ini lakukan. Yang kedua adalah sukarelawan. Sukarelawan ni adalah guru, ibu bapa itu tawarkan diri secara sukarela untuk bantu guru tersebut. Dan contoh seperti bantu guru menjayakan program hari kantin, hias sekolah, masak-masak ke dan sebagainya. Dan dengan adanya kehadiran ibu bapa ke sekolah, ia juga boleh membuatkan kanak-kanak itu berasa bersemangat untuk belajar, sebab ibu bapa dia juga sertai program tersebut bersama mereka. Itu sajalah penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Rina atas ulasan anda sebentar tadi. Baiklah, kembali kepada terakhir iaitu Puan Syuhada. Saya ingatkan soalan saya. Okey, soalan saya mengenai apakah mengajak anak-anak semasa PDPR. Silakan Puan Syuhada. Okey, terima kasih kepada para moderator kerana mengajar soalan tersebut kepada saya. Okey, baiklah. Saya akan menjawab soalan tersebut, iaitu apakah tips untuk mengajar anak-anak di rumah semasa PDPR. Baiklah, seperti yang kita tahu, PDPR. Semua tahu kan PDPR tu apa? Yang mana tak tahu tu saya akan terangkan. PDPR tu bermaksud pengajaran dan pembelajaran di rumah. Dengan waktu COVID-19 ni yang kita tak tahu bila akan berakhir, kan, banyak di kalangan murid-murid yang sedih tak dapat sekolah berdepan, tak boleh berkawan, kelas secara atas talian. Maka PDPR ni adalah salah satu pilihan dan jalan yang terbaik untuk memastikan pembelajaran anak-anak dapat diteruskan. Walau apa pun keadaan yang mereka hadapi, mereka tetap teruskan. Ada di kalangan kanak-kanak ni banyak yang macam tak dapat memberi perhatian yang penuh, ada yang rasa mengantuk, dan juga ada yang tak masuk kelas. Sebab apa? Sebab ibu bapa mereka tak ambil berat tentang pengajaran mereka di rumah. Oleh itu, sebagai seorang ibu bapa, perlulah menitik beratkan cara pengajaran mereka. Contohnya apa? Okey, memandangkan PDPR dijalankan secara atas talian, ibu bapa yang memantau anak-anak mestilah menemukan teknik pengajaran yang sesuai mengikutkan kaedah yang digunakan. Okey, membincangkan tentang teknik pengajaran yang sesuai mengikut kaedah. Baik, di sini saya akan kongsikan 3 teknik ataupun tips yang boleh digunakan supaya anak-anak dapat tumpukan perhatian yang penuh di dalam kelas yang dijalankan. Antaranya apa? Okey, antaranya bahan bantu mengajar di rumah disebabkan sepanjang PDPR ni perlu menjalankan secara atas talian, kelas secara atas talian, maka ibu bapa perlulah menyediakan bahan-bahan bantu mengajar supaya dalam masa yang sama anak-anak atau murid-murid akan dapat menumpukan perhatian sepenuhnya ketika pembelajaran yang dijalankan.
seterusnya menyediakan aktiviti sepanjang PDPR. Dengan teknologi sekarang ni yang lebih maju ni dan menarik ni, ibu bapa perlulah mempunyai banyak pilihan untuk mencipta game bagi anak-anak mereka dengan hanya menggunakan pelbagai digital seperti platform Word World, Puzzle Factory dan sebagainya. Kadang-kadang Sudoku pun boleh juga untuk mengajar anak-anak di rumah. Kesimpulannya, salah satu elemen ni yang mesti menjadi pegangan ibu bapa dekat rumah untuk menyediakan PDPR untuk anak-anak mereka di rumah. Untuk mendengar dan berkongsi idea ni serta menghormati pandangan anak-anak ni, ibu bapa mestilah cuba untuk faham apa luahan hati anak-anak dekat rumah tu kan. Contoh kalau anak-anak tu nak luahkan perasaan macam diorang rasa macam diorang tak selesa dengan cara macam ni, kita macam bagi pandangan pada mereka, kita hormat pandangan mereka, kita bagi nasihat kan, supaya mereka macam terus semangat dalam waktu PDPR dekat rumah. Hubungan yang sangat positif antara ibu bapa dan anak-anak menjadikan belajar PDPR ni sebagai satu tanggungjawab. Tanggungjawab kepada ibu bapa mereka lah, pada ibu bapa anak-anak. Sebab apa? Sebab ibu bapa memberi peranan yang sangat positif pada anak-anak. Okey, saya ada beberapa soalan untuk ditanyakan kepada para panel. Okey, soalan pertama saya ingin ajukan kepada Cikgu Syuhada. Okey, soalan pertama ialah aktiviti apakah yang sesuai yang boleh dilakukan bersama anak-anak semasa waktu PDPR. Okey, maksudnya aktiviti apa yang boleh ibu bapa buatlah dengan kanak-kanak sewaktu PDPR ketika di rumah. Soalan yang sangat menarik ya pada Puan Syamini kerana mengaju soalan tersebut kepada saya. Okey, saya akan bagi dalam 2-3 tips lah. Saya akan bagi tips untuk ibu bapa aktiviti yang sesuai untuk anak-anak di rumah. Okey. Apabila Perdana Menteri Malaysia mengumumkan perintah kawal pergerakan, mesti ramai ibu bapa panik kan? Jangan panik. Kita sebagai ibu bapa kena chill, relax. Bahasa Inggeris. Minta maaf. Kita ni sebagai ibu bapa tak payah, tak perlu kita rasa bimbang, rasa risau apa aktiviti yang perlu kita lakukan di rumah kan, dengan anak-anak. Kita ni jangan rosakkan masa, kualiti masa tu kita ni dengan anak-anak kita. Dengan tu kita boleh meluangkan masa dan melakukan banyak aktiviti yang menarik di rumah. Tanpa membuang masa, saya akan kongsikan aktiviti yang boleh kita lakukan di rumah bersama anak kita lah. Okey, aktiviti yang pertama, aktiviti role play. Permainan role play ni mesti tahu kan role play tu macam mana. Okey, kita lebih dewasa daripada anak kita. Kita tahu dulu masa kita kecil-kecil kita suka main meniaga, main doktor-doktor, main masak-masak. Dengan itu permainan role play ni amat sesuai untuk anak-anak kita. Yang paling penting mengikut kehendak anak-anak kita. Permainan ni sangat menarik lah. Dia dapat melekakan anak-anak kita. Kita sebagai ibu bapa, kita mesti terhibur dengan ragam-ragam anak kita semasa mereka berlakon.
Ataupun memainkan watak. Contohnya memainkan watak tu sebagai kita ni, contoh kita main, anak-anak kita bermain meniaga. Kita sebagai pembeli, mereka sebagai peniaga. Dari situ kan, dengan aktiviti tu, anak-anak kita ni boleh berkomunikasi yang sangat baik. Contoh macam kita minta kuih karipap. Contoh kita minta nak adik, akak nak kuih karipap 3 boleh. Jadi anak-anak kita pun bolehlah memberi respon yang sangat baik. Baiklah, saya akan bagi karipap ni ya. Diorang dah macam dah main apa, diorang akan berkata-kata, bertanya dan sebagainya. Okey, bagi aktiviti yang kedua adalah Play-Doh. Permainan Play-Doh ni ia dapat membina kreativiti anak-anak kita. Tak semestinya Play-Doh ni digunakan dibuat daripada tanah liat. Tak juga. Tak. Kita boleh buat Play-Doh tu. Kita boleh buat doh tu daripada tepung. Kita isi tepung tu dengan air, kacau sebati dan dia akan jadi satu pepejat. Okey. Dari situlah kita dapat melatih anak-anak kita menulis ataupun membina huruf. Dan ia juga dapat menguatkan motor halus, menajamkan kemahiran motor halus anak-anak kita. Contohnya kalau macam saya cakap, kita boleh melatihkan anak-anak kita untuk membina huruf atau objek. Contoh macam, adik, cuba buat huruf A. Lalu anak kita pun macam, okey baiklah. Dan dia pun mencuba untuk buat huruf A tersebut. Aktiviti yang ketiga pula adalah mewarna dan melukis. Aktiviti mewarna dan melukis ni pun sama, dapat menggembirakan anak-anak kita. Mewarna dan melukis ni adalah aktiviti yang dapat merangsangkan kreativiti anak-anak kita. Di samping tu, dia juga sama untuk menajamkan kemahiran motor halus anak-anak kita. Macam contohlah, kita minta anak-anak kita lukis rumah. Adik, tolong lukis rumah boleh? Ibu nak tengok? Boleh? Anak kita pun macam, okey ibu, adik cuba. Dia cuba. Dia pun lukis. Dia lukis bentuk rumah, bumbung, tingkap, pintu. Dan dari situ kita dapat tahu, wow, anak kita ni kreatifnya. Kreatif adik. Kita puji dia. Lalu dengan cara macam itulah kita dapat tahu yang anak kita ni kreatif. Dan ada je lagi aktiviti yang menarik selain melukis. Contoh mewarna, kita suruh anak kita mewarna. Okey, adik mewarna ikut apa yang adik suka, warna apa yang adik suka. Lalu anak-anak kita pun macam, okey ibu, dia akan buat, dia akan ikut secara rawak. Mereka ambil warna mereka yang mereka suka dan mereka warna. Dengan cara macam itulah kita dapat tahu yang anak kita sangat-sangat kreatif. Dengan itulah kita dapat meluangkan masa kita bersama anak-anak kita untuk mengajar mereka aktiviti yang baru, sesuatu yang baru. Dan dengan itulah kita dapat menggembirakan anak-anak kita di rumah. Dapat meluangkan masa bersama di rumah tanpa membuang waktu, tanpa melenggahkan waktu. Itulah hasilnya. Okay, itu saja yang saya boleh dapat tolong Puan Syamimi untuk aktiviti di rumah. Okay, terima kasih. Saya ada lagi satu soalan untuk diajukan kepada para panel.
Okey, soalan yang kedua ialah apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa kepada anak-anak jika anak-anak itu tidak mahu masuk ke kelas waktu PDPR? Okey, maksudnya apa yang ibu bapa boleh lakukan kepada anak-anak tu kalau dia tak nak masuk kelas PDPR? Okey, itu adalah soalan saya. Terima kasih kepada Puan Syamimah atas soalan tadi, iaitu apakah tindakan yang perlu dibuat oleh ibu bapa terhadap jika anak-anak mereka tidak mahu masuk ke kelas PDPR. Pertama, sebagai ibu bapa yang berdikasi, mereka juga perlu tahu apa perlu mereka buat kepada anak-anak yang tidak mahu masuk ke kelas, seperti mengugut mereka. Contoh, jika awak tak mahu masuk ke kelas, awak tidak boleh keluar bermain pertengkaran. Ataupun jika awak tidak masuk ke kelas, ibu akan beritahu ayah. Ibu akan beritahu ayah yang awak tidak masuk ke kelas, yang awak malas masuk ke kelas, yang awak tidak membuat tugasan yang guru berikan. Ataupun ibu akan beritahu cikgu yang awak tidak fokus, yang awak banyak bermain di dalam kelas, dan awak juga tidak menyiapkan tugasan yang guru berikan. Dengan cara ini juga boleh membuatkan anak-anak itu berasa takut dengan ancaman dan ugutan yang diberikan ibu bapa, dan ia juga boleh membuatkan anak-anak itu mula menunjukkan sikap yang positif, seperti mula belajar bersungguh-sungguh, menunjukkan sikap yang baik ke dalam kelas, mula membuat tugasan dari sekolah yang cikgu berikan, dan bukan itu saja, ia boleh meningkatkan prestasi akademik mereka ke arah yang cemerlang. Bukan itu saja, sebagai ibu bapa yang menitik beratkan pembelajaran anak-anak, ia akan memikirkan pelbagai cara untuk pastikan anak-anak mereka masuk ke kelas PDPR. Seperti jika awak mendapat nombor 1 di dalam kelas, awak dulu semua subjek, ibu akan berikan awak hadiah, dan di situ juga ia akan membuatkan kanak-kanak itu berasa bersemangat dan mula belajar sungguh-sungguh untuk pastikan yang mereka mendapat nombor 1. Dengan cara ini juga ia akan dapat menunjukkan prestasi yang positif seperti dapat nombor 1 ke, ataupun menjadi pelajar yang cemerlang, atau menjadi pelajar yang boleh dicontohi. Dan penerangan daripada saya, harap dijawab soalan yang juga oleh Puan Syamimah. Terima kasih saya ucapkan atas ulasan panel-panel tadi. Dengan berakhirnya webinar pada hari ini, maka berakhirlah webinar tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik anak-anak semasa PDPR. Sebelum melaburkan tirai, saya sebagai pengacara ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel pada hari ini kerana sudi datang ke webinar yang dianjurkan oleh pihak kami. Semoga perkongsian dan input pada hari ini dapat memberi manfaat yang lebih baik kepada kita semua. Sehingga bertemu lagi, saya akhiri program webinar ini dengan beberapa rangkap pantun. Banyak keluk ke penari, keluk tumbuh pohon bumi. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Bunga dedap di atas para, anak disusun pasang pelita. Kalau tersilap, tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Pohon berangan tempat bertemu, girang yang rasa si anak darah. Baiklah tuan
membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi pergi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Saya akhiri program webinar kita pada hari ini dengan lafaz wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.